أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis An ibni Abi Mulaikah anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u shay'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifah. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibni Abi Mulaikah radhiyallahu anhu, kata dia, Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yang apabila dia tak faham satu-satu benda, pasti dia akan rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia faham. Hadis ni nak bagi tahu kepada kita tentang tabiat salah seorang daripada isteri Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni dia la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifah. Dia kalau dia tak faham, dia tanya Nabi sampai dia faham. Wa anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba uzziba. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika pernah bersabda. Nabi kata man husiba, barang siapa yang dihisap amalan dia, uzziba, dia akan diazab. Satu hari Nabi kata macam tu. Nabi kata man husiba uzziba. Nabi kata siapa kena hisap amalan, dia kena azab. قالت عائشة أوليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Aisyah bila dengar Nabi kata siapa kena hisab, dia kena azab, dia tak faham. Pasal apa? Pasal di sana ada satu ayat dalam Quran. Tuhan kata فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Siapa yang di padang mahsyar esok dia terima rekod amalan dia dengan tangan kanan. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Tuhan kata dia akan dihisab dengan mudah. Habis pasal apa pula hari ini Nabi kata siapa kena hisab, dia kena azab? Tidakkah kenyataan Nabi ini bercanggah dengan ayat tadi? Ayat tadi Tuhan kata فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Siapa yang rekod amalan mai tangan kanan, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Tahu dah kata dia ni hisab dia mudah. Tiba-tiba Nabi kata man husiba uzziba. Nabi kata siapa pun kalau kena hisab, dia kena azab. Ini kontradik. Ini nampak macam bercanggah. Aisyah tak faham. Dan Aisyah ni dia satu orang yang kalau hari ni orang kata vocal, ataupun hari ni orang kata dia ni satu orang yang outspoken. Dia tak faham, dia tanya.
Maka Aisyah radhiyallahu anha dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, yang ayat Quran kata siapa terima rekod dengan tangan kanan, hisab dia mudah. Macam mana pula Tuhan kata siapa kena hisab dia kena azab?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama dzalikal 'ard." Oh, Nabi kata jangan salah faham. Cerita manusia di padang mahsyar ni, bila rekod amalan mai tangan kanan, mai tangan kiri ni, ini baru duduk di peringkat al-'ard. Arad. Al-'ard makna dia baru di peringkat rekod amalan diperlihatkan. Baru peringkat pembentangan. Belum cerita lagi. Belum hisap lagi, baru terima rekod aja. Terima rekod tu memang mudah. Tapi cerita dia bila dia buka buku rekod tu, bila dia cek satu-satu, itu azab. Nabi kata ayat yang kata فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Ayat itu cerita pasal al-'ard. Itu cerita pasal pembentangan. Itu cerita pasal baru terima rekod. Belum cerita dihisap lagi. Memang mudah. Nabi kata apabila dia mula dihisap, di situ azab. Nabi kata walakin man nuqishal hisab yahlik. Nabi kata tapi barang siapa yang rekod amalan dia itu dimunaqashahkan. Apabila rekod amalan dia itu didebatkan. Apabila rekod amalan dia itu didetailkan. Apabila rekod amalan dia itu diminta penjelasan. Pada ketika itu, yahlik. Nabi kata jahanam dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita kita esok di padang mahsyar itu cerita cukup panjang. Lebih panjang daripada hikayat Alfu Lailah wa Lailah. Hikayat 1001 malam tu panjang. Ni cerita ni cerita lagi panjang. Cerita daripada hari Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat maut mengambil nyawa kita tu, itu bermulanya cerita panjang. Cerita kita diusung, dibawa ke kubur, itu cerita panjang. Cerita kita masuk dalam kubur, kubur jadi sempit, kubur jadi lapang, itu cerita panjang. Cerita dalam kubur nak jumpa Munkar dan Nakir, itu cerita panjang. Cerita dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala nak tanya soalan-soalan, ada orang yang Allah bagi izin suruh jawab, ada orang yang Allah tak bagi izin dia jawab, itu cerita panjang. Cerita kubur boleh jadi terang, boleh jadi gelap, itu cerita panjang. Cerita nak tunggu sampai ditiupkan sangkakala manusia bangkit berimpun di padang mahsyar, itu cerita panjang. Cerita nak berimpun di padang mahsyar, nak tunggu hisab amalan yang matahari diturun mai jengkai atas kepala, itu cerita panjang. Cerita siapa nak dihisap dulu, siapa nak dihisap kemudian, itu cerita panjang. Maknanya hidup yang kita rasa panjang ni adalah pendek. Tetapi mula daripada mati sampai nak boleh masuk syurga, itu yang panjang. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Huraith bin Qabithah radhiyallahu anhu, kata dia, qadimtul Madinah faqultu Allahumma yassir li jalisan salihan. Qala fajalastu ila Abi Hurairah faqultu inni sa'altu Allah an yarzuqani jalisan salihan fahaddithni bihadithin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah ينفعني به. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته وإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة
ثم يكون سائر عمله على ذلك أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Hurais bin Qabisah radhiyallahu anhu, kata dia, aku datang ke Madinah. Hurais ini nak pergi ke Madinah. Sebelum dia masuk Madinah, faqultu, dia doa pada Tuhan. Dia kata, Allahumma yassirli jalisan salihan. Sebelum dia pergi Madinah tu, dia doa dekat Tuhan. Hurais ni kata, ya Allah ya Tuhanku, yassirli jalisan salihan. Ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah kepada aku untuk nak dapat satu kawan yang salih di Madinah. Tu dia nak masuk Madinah tu, dia tahu Madinah ini bumi Nabi. Dia nak masuk pergi tu, dia minta dekat Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, yassirli, mudahkanlah kepada aku jalisan salihan, dapat jumpa dengan satu sahabat, dengan satu kawan, dengan satu orang yang salih. Qala fajalastu ila Abi Hurairah. Dia kata, bila aku sampai di Madinah, Allah dorong aku pergi jumpa dengan Abu Hurairah. Orang cukup bagus. Faqultu, bila dia duduk depan Abu Hurairah, Hurais ni kata, inni sa'altullah. Dia kata, wahai Abu Hurairah, dia kata, saya sebelum mai ke Madinah ni, saya minta doa dekat Tuhan, an yarzuqani jalisan salihan, supaya Allah rezekikan kepada aku satu kawan yang salih. Aku minta dekat Tuhan ni, aku mai Madinah ni, minta Tuhan bagi satu rezeki dekat aku. Apa dia? Rezeki aku dapat satu kawan yang salih, kawan yang baik. Fahaddithni bihadithin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Abu Hurairah, aku dah dapat hang memang satu orang yang cukup baik di atas bumi Madinah ni. Cerita mai dekat aku satu hadis yang pernah engkau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hang satu orang baik, satu orang sahabat Nabi, banyak merekodkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba cerita mai dekat aku apa satu hadis yang hang pernah dengar daripada Nabi. La'alla Allah an yanfa'ani bih. Mudah-mudahan dengan hadis itu Allah bagi manfaat kepada aku. Dan cuba tengok yang kata sahabat-sahabat Nabi ni macam mana. Dia nak cari orang baik buat kawan. Cuba tengok yang kata sahabat Nabi ni macam mana. Dia nak ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang mai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak cari orang merapu, dia tak cari orang kelang kabut, dan dia tak mau dengar benda buang masa. Dia cari satu orang baik, sahabat Nabi, dan dia nak dengar hadis daripada Nabi. Faqala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah kata, ada satu benda yang aku dengar daripada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh. Ada satu hadis aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, kita di mahsyar esok ni, mula-mula sekali Tuhan akan hisab semayang kita. Sebelum dia tanya hang ni puasa ke tak bulan Ramadan, sebelum dia tanya hang zakat berpeluang ke tak, sebelum dia tanya hang haji sebelum mati pi ke tak, sebelum dia tanya hang dalam hidup hang ni Quran duk baca ke tak, sebelum yang tu semua semayang dulu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Nabi kata, barang siapa yang soalan semayang itu beres, faqad aflaha wa anjah, dia beruntung, dia selamat. Nabi kata, barang siapa yang masa hisab amalan itu tanya bab semayang, beres. Dalam syarah hadis ni dia bagi tahu yang kata beres tu macam mana. Dia kata yang kata beres itu ialah satu, dia kata daripada aqil baligh sampai hari mati semayang fardu tak tinggal.
Tu yang kata beres. Daripada akil balik umur berapa? Umur 10, umur 13, umur 15. Daripada akil balik sampai hari mati, sembahyang fardu tak tinggal. Itu maknanya beres. Kita dengar hadis ni, kita buh cermin depan kita. Kita beres tak beres? Dalam syarah hadis ni, dia kata, yang kata beres itu apa dia? Salat yang dia buat daripada dia akil balik sampai dia mati, salat dia sah. Salat yang dia buat tu semuanya sah. Tak ada satu yang bermasalah. Maknanya daripada ambil ayat semayang sah, sembahyang dia sah. Ayat semayang dia tak ada masalah. Kok kata ambil ada tempat tak sampai ayat wudu, apa tak ada. Ayat semayang dia sah. Sembahyang dia pun cantik dengan tamak ninahnya, dengan rukun fi'linya, dengan rukun qawlinya, dengan bacaan Fatihah betulnya, semua sekali cantik. Sembahyang dia sah. Dalam syarah hadis ni dia kata, yang kata sembahyang dia beres tu apa dia? Sembahyang yang dia buat daripada akil balik sampai hari dia mati itu, sembahyang itu diterima Allah. Sah bab lain, terima bab lain. Sah melibatkan hukum fiqh. Kita cukupkan syarat-syarat sah semayang, segala rukun semayang, segala apa, semayang kita sah. Terima ke tak? Yang tu bab lain pula. Dia ada pula hadis mai cerita semayang orang yang semayang dia Allah tak terima. Ada pula satu hadis. Di antaranya apa? Sembahyang yang Allah tak terima adalah sembahyang orang yang mendatangi bomoh. Dia kata, man ata kahinan ataupun man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi bomoh, dukun dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala tidak terima sembahyangnya 40 yauman, 40 hari. Itu bab lain. Semayang dia cantik, ayat semayang dia cantik, semayang dia sah dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama percaya kepada kilikkan bomoh, Allah tak terima semayang dia. Macam ni pun semayang tak beres. Dan banyak lagi hadis-hadis ini, antaranya Nabi kata orang yang Allah tidak terima sembahyang dia ialah golongan Al-Mannan. Al-Mannan ialah orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dia buat. Habis. Allah tak terima sembahyang dia. Di antara golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak terima sembahyangnya apa dia? Dalam satu hadis lemai, dia kata orang perempuan yang mendatangi masjid dalam keadaan berwangi-wangian, Allah tak terima sembahyang dia. Semua yang kita sebut itu, contoh-contoh itu mai daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi yang kata manusia yang di padang mahsyar, yang apabila amalan dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan dia tu semua beres. Beres ni maksudnya apa? Semua hak kita sebut tadi. Sembahyang fardu dia tak tinggal daripada akhir balik sampailah hari mati. Dia ni satu orang yang sembahyang dia sah. Dia ni satu orang yang sembahyang dia diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu keadaan dia apa jadi? Kata Nabi SAW, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Maka dia ni beruntung dan selamat dia di mahsyar. Sampai cakap tu tuan-tuan, kita cuak dah. Kita cuak dah dengan kita ni. Kita ni nak terlepas, nak tersangkut ke, nak jadi macam mana ke di mahsyar, cuak dah kita ni. Wa in fasadat, Nabi kata, tapi kalau semayang dia rosak. Rosak maksud dia apa? Sebalik hak kita kata tadi. Daripada akil balik sampai hari mati, semayang fardu tak penuh. Seingat-ingat dia ni semayang fardu 5 waktu ni cukup waktu umur 30. Baru cukup. Sebelum tu semua berkelarah. Daripada umur 30 dia cuba duk semayang cukup ni, dalam duk cuba tu ada terlepas lagi. Ini bentuk semayang dia. Ini manusia wa in fasadat. Kalau sekiranya semayang dia tu rosak, faqad khaba wa khasira. Nabi kata orang yang macam ni rugi dia. Kata Nabi, fa in intaqata min faridatihi syai', qala ar-rabb 'azza wa jalla, unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Kalau sekiranya satu orang manusia tu ada kekurangan pada sembahyang dia,
Kekurangan di sini dalam syarah hadis ni dia beritahu apa? Bukan korang maksudnya tak semayang. Tak semayang itu bukan korang. Itu fail. Ini orang semayang cukup. Ini orang sembahyang diterima Allah. Ini orang dia kata sembahyang dia ni semua sah. Cuma masalah dia apa? Sembahyang dia ada kekurangan. Kekurangan itu apa? Tak khusyuk dalam sembahyang. Sembahyang tak khusyuk, ada kacau. Sembahyang sah. Dia tak ada buat benda yang menyebabkan Allah tak terima sembahyang dia. Tapi sembahyang dia ada kacau, tak khusyuk. Itu kekurangan. Ataupun dia ni dalam sembahyang dia ghaflah. Dia lalai. Tiap-tiap kali sembahyang asam, duk lupa. 3 ke 4 rakaat. 3 ke 4 rakaat. Ini kekurangan. Barang siapa yang sembahyang dia, sembahyang fardunya itu ada kekurangan. Qala Rabbu Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat dia. Allah kata, unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Tuhan kata dekat malaikat, tengok saat dia ni, orang yang kita tengah hisap ni, tolong tengok saat dia ni, ada tak ada dia buat semayang sunat. Tolong tengok saat dia ni, sunat rawatib, qabliyah ba'diyah, ada dia buat tak? Allah kata dekat malaikat, unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Tengok saat dia ni, dia nak tidur ada buat witir tak? Tolong tengok saat dia ni, bulan puasa ada buat semayang tarawih tak? Tolong tengok saat dia ni, bila matahari naik segala, duha ada dia duk buat ke tak? Unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Tengok saat dia ada buat tak semayang sunat? Fayukammala biha man taqasa minal faridah. Kalau ada, ambil pahala semayang-semayang sunat itu, sempurnakan, tampung semayang-semayang fardu dia yang ada kekurangan ini. Summa yakunu sa'iru amali ala zalik. Nabi kata kemudian amalan yang berikutnya mengikut prosedur itu. Sama. Lepas selesai bab semayang ni, tengok semayang dia semua hak fardu buat elok ke tak? Kalau buat sah ke tak? Kalau dah buat dah sah, Allah terima ke tak? Setelah checklist tu semua clear. Baik, tengok ada cacat celah. Semayang dia selalu tak khusyuk. Tengok semayang sunat ada tak ada? Tak ada, pergi tampung. Tampung tempat yang menjadi kekurangan. Bab semayang selesai. Tutup chapter 1. Buka chapter 2. Tengok zakat dia pula. Keluar ke tak? Dia ikut prosedur tu. Dia ikut yang fardu dulu. Zakat dia main-main tak? Dia kecoh ke tak zakat dia? Oh, ada kecederaan sana sini. Tengok sat, dia ada sedekah ke tak? Ada tak dia dah buat sedekah sunat? Ada. Tampung zakat fardu dia yang cacat. Tengok sat, dia ni haji pi ke tak? Haji pi. Ada cacat tak dalam haji dia? Ada 1-2 kecacatan. Tengok sat, umrah dia pi ke tak? Tampung umrah akan haji dia yang cacat tu. Demikianlah prosedur yang dipatuhi oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau macam tu ceritanya, main-main ke soal agama ni? Tuan-tuan, di atas dunia ni, kita jadi apapun. Di atas dunia ni kita jadi orang politik ke, atas dunia ni kita jadi pentadbir ke, di atas dunia ni kita satu pengarah besar ke, di atas dunia ni kita jadi apapun, akhirat esok Allah ikut prosedur yang sama. Kalau kita buat lebih kurang dengan agama dia di atas dunia, kita susah di sana. Di sana tidak ada siapa boleh tolong kita. Kenalan kita yang macam tu punya ramai di atas dunia ni. Pendek kata, di atas dunia ni apa masalah pun selesai dengan phone call aja. Kita ni, kita punya standard kita di atas dunia ni, apa masalah pun yang timbul di atas dunia ni, ambil handphone, cari dalam phone book aja. Siapa yang berkenaan, tekan, Assalamualaikum, ni nak minta tolong sikit je, selesai benda tu. Kita di atas dunia, di akhirat itu kita tak ada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata kedua-dua mereka, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil 'abdi yawm al-qiyamah fayaqulu Allah lahu alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa waladan wa sakhartu laka al-an'am wal harth wa taraktuka tar'as wa tarba'
فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِي يَوْمَكَ هَذَا قَالَ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata di padang mahsyar itu, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah, dibawa mai satu hamba di depan Allah. Kita ni di mahsyar itu dia heret mai sekok-sekok duduk depan Tuhan. Fayaqulu Allahu lahu, bila mai di depan Tuhan, Tuhan kata, alam aj'al laka sam'an, bukankah engkau di atas dunia dulu aku bagi telinga untuk mendengar? Bukankah hang di atas dunia dulu aku bagi telinga boleh duduk dengar semua benda? Hang dengar apa? Wa basaran, bukankah hang di atas dunia dulu aku bagi mata untuk nak melihat? Hang tengok apa? Wa malan, tidakkah hang di atas dunia dulu aku bagi harta untuk hidup senang? Hang buat apa? Wa waladan, bukankah hang di atas dunia dulu aku bagi anak yang ramai? Apa hang buat dengan anak-anak tu? Wa sakhartu lakal an'am, bukankah hang di atas dunia dulu, Tuhan kata, aku bagi dekat hang binatang ternakan yang tunduk kepada kehendak. Hang mau apa? Binatang ikut semua. Wal harth, bukankah hang di atas dunia dulu aku rezekikan dengan tanam-tanaman yang bermacam-macam? Hang buat bendang jadi, hang ada dusun durian jadi, hang buat apa pun dengan tanam-tanaman aku bagi jadi. Bukankah hang manusia yang begitu? Ini cerita di mahsyar ni. Mula-mula tanya pasal semayang. Lepas tu dia tanya hak fardu-fardu, dia tengok hak sunat-sunat. Lepas tu dia start ungkit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala start ungkit benda ni ke manusia yang dia buat atas dunia ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya, dia kata, alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa walada, bukankah hang atas dunia dulu aku bagi telinga boleh dengar, aku bagi mata boleh tengok, aku bagi anak punya ramai, aku bagi dekat hang harta benda untuk hidup mewah? Bukankah di atas dunia dulu menatang ternakan tunduk kepada kehendak hang? Bukankah di atas dunia dulu aku bagi tanam-tanaman yang menjadi dekat hang semua? Wa taraktuka tar'as, dan aku tinggalkan hang di atas dunia dulu menjadi rais, menjadi ketua. Cuba hang ingat balik apa yang aku bagi kat hang masa di atas dunia dulu. Tuhan kata, fakunta tazunnu annaka mulaqi yaumaka hadha, adakah pada masa tu, pada masa aku bagi dekat hang telinga, aku bagi dekat hang mata, aku bagi dekat hang anak, aku bagi dekat hang harta, aku bagi dekat hang tanah untuk bercucuk tanam, aku bagi hang jadi ketua di atas dunia dulu, tidakkah pada masa itu kamu ada teringat kata kamu akan jumpa aku di sini pada hari ini? Masa aku bagi segala-gala nikmat dekat hang tu, adakah hang ingat kata satu hari hang akan jumpa aku di mahsyar ni? Qala fayaqulu la, jawab manusia tu di depan Allah, dia kata apa? Tak, saya tak sangka kata ada mahsyar. Saya tak sangka kata macam ni keadaan mahsyar. Saya tak sangka kata hari ni saya nak menghadap dengan Allah Tuhan Rabbul Alamin. Saya tak sangka benda ni betul macam hak depa duk habaq di masjid dulu, rupa-rupanya betul. Saya tak sangka benda ni semua. Fayaqulullahu lahu, maka Allah kata ke dia, al-yawm ansaka kama nasitani, oleh kerana dulu hang lupa aku, Tuhan kata, hari ini aku lupa hang, Tuhan kata ke dia. Maka kata hadis tu apa? Maka dicampakkan dia ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuja'u bi bani Adam yawm al-qiyamah ka'annahu bazaj,
فيوقف بين يدي الله فيقول الله له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت؟ فيقول يا ربي جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به. فيقول الله له أرني ما قدمت. فيقول يا ربي جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار أو كما قال hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Anas bin Malik kata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata di mahsyar itu satu manusia dibawa ke depan Allah Subhanahu wa taala. Dibawa mai manusia ke depan Allah pada mulanya tu ka'annahu bazajun, macam mana anak biri-biri, dia kata. Apa bela kambing biri-biri. Halau-halau dia pergi meneru satu puak, satu grup, satu kumpulan. Macam itulah manusia di padang mahsyar itu. Dia pergi meneru lagu tu. Bila sampai di depan Allah, fayuqafu baina yadayillah. Buat mai seorang-seorang berdiri depan Allah. Fayaqulullahu lahu, Tuhan kata ke dia, A'taituk, aku dah bagi macam-macam dekat hang di atas dunia. Wa khawaltuk, aku dah anugerah dekat hang macam-macam di atas dunia. Wa an'amtu alaik, aku dah bagi nikmat yang berbagai-bagai dekat hang di atas dunia dulu. Famadha sana'ta, Tuhan kata hang buat apa dengan semua tu? Sama macam hadis tadi. Ni hak kita duk dapat lah ni tuan-tuan, hak kita duk dapat lah ni, semua ni Tuhan akan tanya balik itu ni. Ni bukan dia bagi buta kat kita ni. Dia bagi kita hari ni sehat, boleh duduk berjalan, pergi main sana sini, biji mata nampak macam-macam, telinga orang cakap apa pun dengar, kaki boleh melangkah sana sini, tangan nak buat apa pun boleh. Tak cukup dengan tu, dia bagi kita pasangan hidup, dia bagi anak main meneru, dia main pula duit ringgit dekat kita ni. Kira-kira kita ni tak pernah kebuluran dalam hidup ni. Allah bagi dekat kita pula di tempat kerja ni peluang naik pangkat. Allah bagi dekat kita ni, dia bagi dekat kita. Dia bukan bagi saja. Di hari akhirat itu, dia kutip balik benda yang dia bagi ni, dia tanya satu-satu. Hang dulu ada terima benda ni kan, hang buat apa? Hang ada terima benda ni kan, hang buat apa? Dia tanya satu-satu. Famaza sana'ta, hang buat apa dengan benda yang aku bagi ni? Fayaqul, jawab manusia, ya Rabbi jama'tuhu wasammartuh. Dia kata, wahai Tuhanku, benda yang engkau bagi tu jama'tuh, aku ambil himpun. Wasammartuh, aku generate benda tu bagi jadi banyak. Dia kata, aku mula-mula makan gaji aku sebulan 5,000. Aku simpan, aku belanja sebulan 2,000, aku simpan 3,000. Setahun aku dapat sekian banyak, 10 tahun aku dapat sekian banyak. Itu rezeki yang Tuhan bagi. Daripada jumlah yang terkumpul yang aku simpan tu, aku generate. Aku suburkan jumlah itu. Aku generate dia bagi jadi banyak lagi. Aku masuk menyaga. Aku invest duit aku. Dengan duit itu, aku buat duit lagi. Dengan duit itu, aku buat duit lagi. Dia kata, jama'tu wasammartu. Aku himpun dan aku bagi duit tu beranak bagi jadi banyak lagi. Dia abang kat Tuhan benda ni. Fataraktuhu aktsara ma kana. Dia kata, dan pada hari aku mati hari itu, duit yang aku tinggal banyak daripada hak mula-mula engkau bagi kat aku. Dia kata. Dia jawab kat Tuhan macam tu. Farji'ni atika bih. Dia kata, ya Allah, bagi saya balik atas dunia tak. Aku nak buat mai tunjuk betul akaun aku ada banyak mana. Aku nak tunjuk. Tuan-tuan, hadis boleh cerita benda ni. Hadis boleh cerita kat kita benda ni. Kata manusia ni, dia boleh jadi macam tu. Di akhirat esok ni, di mahsyar esok ni, dia bawa pergi perangai di atas dunia ni, dia bawa pergi sana.
Tuhan tanya dia, apa yang hang bawa mai dekat aku hari ni? Aku nak tengok amalan hang hari ni. Dia tak jawab soalan Tuhan, dia duk jawab kebendaan dia. Hari aku mati tu, duit aku dalam akaun kira nak pi 10 juta dah. Dengan gaji aku sebulan 5,000 tu pada mulanya, masa aku mati tu, duit dalam akaun dah 10 juta. Farji'ni, bagi aku balik atas dunia, atika bih, aku buat mai tunjuk bukti aku cakap ni betul. Dia kata. Fayaqulullahu lahu, arini ma qaddamta. Tuhan kata dekat dia, bukan tu yang aku nak tahu. Arini ma qaddamta, tunjuk dekat aku apa amalan yang hang buat masa hidup dulu. Tuhan kata, aku nak tengok hang ni jadi manusia bersyukur ke dah? Aku nak tengok sembahyang fardu hang cukup ke dah? Aku nak tengok sembahyang sunat hang ada ke dah? Aku nak tengok ni ibadat-ibadat yang aku duk suruh dalam Quran, yang Nabi aku duk bagi tahu dalam hadis ni, hang buat ke dah? Aku nak tengok yang tu, bukan aku nak tanya duit hang banyak mana. Tuhan kata, arini ma qaddamta, tunjuk mai dekat aku apakah amalan yang hang buat masa hidup dulu. Fayaqul, jawab hamba ni, ya Rabbi jama'tuhu wa sammartuh. Dia ulang hak tadi, punya dia ni teruk betul. Dia jawab hak tadi juga, jama'tuh wa sammartuh, aku himpun dan aku generate, aku buat bagi duit tu jadi banyak. Fataraktuhu aktsara ma kana, masa aku mati harta tu banyak daripada hak awal dulu lagi. Farji'ni atika bih, bagi aku balik, aku nak buat mai tunjuk kata apa yang aku kata ni betul. Kata hadis tu, fa iza 'abdun lam yuqaddim khairah, apabila manusia ni gagal mengemukakan amal baik dia di depan Allah Subhanahu wa taala, fayumba bihi ila an-nar, maka diheret dia ke neraka. Ini tuan yang buat pasal. Dan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi pada satu hari di depan sahabat, Nabi kata, atadruna mal muflis? Nabi kata, aku nak tanya hampa tahu tak orang yang muflis, orang yang bankrupt tu siapa? Siapa dia orang yang bankrupt, orang yang muflis tu siapa? Qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Sahabat kata, orang bankrupt ni orang yang duit tak ada, harta benda pun tak ada. Dia ni muflis. Duit dirham pun tak ada, mata', kebendaan, tanah, aset, rumah, kereta, apa pun tak ada. Ini kaki ni tinggal selipar Jepun sepasang aja. Ini orang muflis. Sahabat jawab dekat Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, no, bukan macam tu. Nabi kata, innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salah wa siyam wa zakah. Nabi kata dah, yang kata muflis ini ialah orang yang bila dia mati di hari akhirat esok, waktu nak dihisap amalan dia di mahsyar esok ni, dia mai menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala sembahyang. Dia mai menghadap Allah dengan membawa pahala puasa. Dia mai menghadap Allah dengan membawa pahala zakat. Dia ni muflis ni pasal dia masa di atas dunia sembahyang cantik, puasa cantik, zakat cantik, semua cantik.
Dan di mahsyar itu, waktu nak pergi menghadap Allah, nak pergi hisab amalan, dia bawa benda ni. Dia bawa semayang dia bawa puasa dia bawa zakat dia. Tapi Nabi kata, wa ya'ti qad syatama hadza. Bersama dengan pahala semayang, pahala puasa, pahala zakat itu, dia juga bawa bersama dengan dia kesalahan dia masa dia atas dunia. Qad syatama hadza. Dia maki orang masa atas dunia. Semayang cantik, maki pun boleh tahan. Dia jenis macam ni. Dia bawa bersama dengan semayang, dengan puasa, dengan zakat dia tu, wa qazafa hadza. Tuduh orang. Ini yang isu duk keluar hari ni yang kata qazaf ni. Semata-mata kerana tengok video kelabu tu nak tuduh orang. Ni qazaf. Qazaf ni siapa yang mulut dah terlucut keluar, di mulut dituduh orang dalam keadaan dia gagal mengemukakan 4 saksi yang Islam mau, dia sangkut dengan kesalahan qazaf. Walaupun atas dunia dia tak dibicarakan di mahkamah, akhirat punya mahkamah itu dia tak lepas. Tuan-tuan, kita untung apa tuan-tuan duduk tuduh orang ni? Bukan soal dia nama Anwar. Tak kira siapa, dia Anwar ke, dia Najib ke, dia Abdullah ke, dia Samsuri ke, dia siapa ke, kita tak boleh tuduh orang. Itu aja cerita dia. Bukan tak boleh tuduh Anwar. Siapa pun kita tak boleh tuduh kalau kita tidak ada saksi. Itu Islam. Jadi barang siapa yang masa hidup di atas dunia ini, dia menuduh orang dalam keadaan tidak ada saksi 4 orang yang Islam mau. Dia melakukan kesalahan qazaf. Di hari akhirat itu, dia pergi menghadap Allah, dia bawa pahala semayang, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat. Dia bawa sekali dengan dia, apa dia? Dosa kerana dia maki orang. Dosa kerana dia tuduh orang. Sedangkan dia tidak ada saksi, tidak ada bukti. Wa akala mala hadza. Dan dia bawa dosa, makan harta orang dengan cara tak betul. Masa di atas dunia, dia makan hak orang. Wasafaka dama hadza. Dan di atas dunia dulu, dia tumpahkan darah orang. Dia pernah bunuh orang. Wadaraba hadza. Di atas dunia dulu, dia pernah pukul orang. Semua ni dia bawa sekali. Balik kanan ni bawa beg pahala, balik kiri bawa dosa. Dia pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan macam tu. Fa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka pahala semayang dia, pahala puasa dia, pahala zakat dia diambil, diberikan kepada orang hak dia mati. Pahala semayang dia, pahala puasa dia, pahala zakat dia diambil, diberi kepada orang yang dia tuduh. Pahala semayang dia, pahala puasa dia, pahala zakat dia diambil daripada dia, diberi kepada orang hak dia bunuh. Pahala semayang dia, pahala puasa dia, pahala zakat dia diambil daripada dia, diberi kepada orang hak dia pukul. Begitulah proses berlaku di mahsyar esok ni. Nabi kata, fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayh. Habis pocik. Pahala dia ni gilek. Tak ada apa dah. Semayang, puasa, zakat, haji, semua pahala hak dia buat ni, ambil bagi dekat orang hak kena naya dengan dia. Bagi, pocik. Tak ada apa dah kat dia. Bila dah tak ada apa dekat dia, sedangkan kesalahan dia tak adil lagi, maka dia ambil dosa orang hak dia maki, orang hak dia tuduh, orang hak dia buat macam-macam ni, ambil dosa daripada tu, bagi ke dia. Nabi kata apa? Summa turiha finnar. Kemudian dia dihumbankan ke neraka. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Semua hadis yang kita baca ni hadis sahih. Tuan-tuan ambil ingat. Bukan apa, Tuhan bagi mulut, bukan suruh bercakap ikut suka. Tuhan bagi mulut, bukan suruh buat fitnah. Tuhan bagi mulut, bukan suruh cerca orang, aibkan orang, jatuhkan maruah orang. Tuhan bagi mulut, suruh kita jaga mulut kita ni. Pasal apa? Pasal mulut kita ni buat apa pun, illa ladaihi raqibun atid. Raqib, malaikat raqib dan atid duk tulis. Setiap patah perkataan keluar tu ditulis. Dan benda ni dibentangkan di hari akhirat, dibicarakan, dan kalau didapati bersalah, neraka tempat kita.
Wal'iyadu billahi min zalik. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 13. Baharul Mazi jilid 13. Muka surat 167. Muka surat 167. Bab ma jaa fi nafaqah fil ahli. Itu bab yang datang pada menyatakan nafkah kepada anak isteri. Kita sebagai orang laki-laki menjadi bapa dalam sebuah rumah tangga, menjadi suami kepada seorang isteri. Kita bertanggungjawab untuk memikul tanggungjawab nafkah bagi makan minum kepada mereka ni semua. Ketahuilah saudaraku, bermula nafkah kita bagi anak isteri itu tiadalah sia-sia. Yang tu dia nak abang dulu. Ni hak kita pergi kerja, gaji dapat, balik duk bagi tangan bini, dia duk beli, buat masak makan kita bila balik kerja, duk syuak dalam mulut anak-anak sebelum pergi sekolah, balik sekolah ni, ini bukan sia-sia. Ini semua ada ganjaran pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidaklah dia keluar daripada ibadah. Duit hak kita bagi ke tangan bini itu ibadah. Pahala ke kita. Bahkan apa jua belanja yang kita keluarkan bagi mereka itu pada apa-apa yang diharuskan oleh syarak, seperti makanan yang diharuskan oleh syarak, seperti pakaian yang diharuskan oleh syarak, seperti tempat tinggal yang diharuskan oleh syarak, semuanya itu dapat pahala. Nampak? Dia tak sebut makanan pakaian saja, dia sebut makanan yang diharuskan oleh syarak, pakaian yang diharuskan oleh syarak. Pasal apa? Pasal kita buat keluar duit, kita kena pastikan duit itu ke jalan betul. Jangan pergi beli pakaian yang menyakitkan mata orang bila tengok anak bini kita. Pergi beli baju ketat-ketat bagi dekat anak perempuan, dekat bini dan sebagainya. Jangan. Pasal apa? Itu tidak diharuskan oleh syarak. Kita kena pastikan duit yang kita keluar tu beli benda yang diharuskan oleh syarak. Pakaian hak kita bagi, pakaian yang dikehendaki oleh Islam. Hak tu yang kita beli bagi ke dia. Ada suami hari ni, dia mau bini dia jadi macam tu. Dia mau bini dia pakai ni, dia kata, hang ni awak buat kelaku macam orang tua. Bini pakai elok dah, buat baju bagi agak selesa, longgang. Dia tak suka. Dia suka bini dia tu bila pergi kerja, biji mata orang jantan lain ni yang dia nak terkeluar. Tengok. Dia suka yang tu. Orang tanya tu bini siapa? Dia syok yang tu. Bini saya. Penyeh. Bini saya. Berdosa dia. Ini dia bagi tahu. So, dia kata kerana semuanya itu, pahalanya macam pahala sedekah. Kita bagi duit untuk anak bini kita buat belanja makan dan sebagainya, itu pahala sedekah. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafaqatur rajul ala ahlihi sadaqah. Very simple hadis. Dia kata apa? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula nafkah satu laki-laki itu ke atas keluarganya menjadi pahala sedekah. Simple aja dia abang. Every single cent yang kita buat keluar untuk belanja anak bini ni, every single cent. Tak usah bercakap RM1, tak usah bercakap RM10, tak usah bercakap RM1000. Cent, every single cent yang kita bagi, yang digunakan untuk makan minum keluarga kita, isteri dan anak-anak kita, semua tu pahala sedekah. Nabi kata macam tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amru dan Amru bin Umayyah dan juga Abi Hurairah, dan katanya ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata nafkah atas isteri itu lebih utama daripada sekalian nafkah yang lain. Belanja isteri itu lebih besar pahala daripada belanja member kita. Ada orang dia tak suka belanja bini dia, tak suka. Dia belanja orang dia suka. Kalau pergi kedai tu kira pergi makan semeja dengan dia pun dia belanja tu sampai meja tu apa semua belanja. Siapa tegur dia, ustaz belanja. Dia macam tu punya orang. Dia syok belanja, tapi jangan bini minta. Bini minta, dia kata abang lah ni barang mahal apa? Dan dia potong. Mahal ke murah ke apa, aku bagi ke orang banyak tu,
Ang pandai-pandai lah. Banyak tu yang hanya lu minta tambah. Dandan, potong. Dengan bini ni cengeh. Dengan kawan ni, Allah. Tak mau macam tu. Pasal apa? Pasal dia kata keutamaan belanja duit rezeki yang kita dapat itu ialah apa? Keluarga. Terutamanya isteri dan anak-anak. Begitu. Dengan dalil sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi itu, maka fahamlah kita besar pahala yang Allah bagi kepada isteri, kepada suami yang membelanjakan isteri dan anak-anak ni. Baik, hadis dia an Thauban anna Nabi SAW qala afdalud dinar dinarun yunfiquhu ar-rajul ala iyali. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, bermula yang lebih utama daripada duit dinar itu ialah dinar yang dinafkahkan untuk anak isteri. Lagi satu hadis. Hak kita spend untuk kegunaan anak isteri, itu yang paling besar pahala, dia kata. Masalah nafkah ke atas anak isteri itu berpahala ia, sebagaimana sedekah jua pahala itu. Bahkan ia lebih banyak pahala daripada sedekah sunat, kerana memberi nafkah anak isteri itu wajib, dan tiap-tiap yang wajib itu besar pahalanya. Itu dia. Kan dia apa pun dalam Islam ni, hak wajib tu settle dulu. Hak wajib tu settle dulu. Ni pakai kereta. Hak wajib pada kereta ni apa dia? Hak wajib pada kereta ni 5,000 km, 10,000 km kena pergi servis lah. Hak tu wajib. Pasal apa? Pasal itu yang nak menolong enjin bagi berjalan elok. Tak. Dia bukan kata 10,000, dah 100,000 dah. Dia tak pernah pergi tukar minyak hitam. Tapi sport rim ni tu saya kata. Sport rim ni, sampai jenguai keluar lagu tu. Sport rim ni. Di kedai saya ni, pergi tanya pula ni lagi keluar ni tak ada kata okey. Mau keluar lagi. Kedai sport rim ni kata ini pun saya kira keluar banyak Bukan lagi sikit keluar tak boleh. Dia kata itu mau taruh satu, dia panggil itu spacer. Spacer itu mahal tak okey. Tak mahal lah, satu dalam 200 ni tu tukang 4-4. Minyak hitam tak nak tukang. Minyak hitam tak nak tukang. Dia tak erti nak bezakan hak mana fardu, hak mana sunat. Semayang subuh ni kira duk pukul 8 situ lah. Dah berapa tahun dah, subuh dia pukul 8. Kan? Tapi jangan sebelum tidur witir. Dah semayang witir tu salah ke tak salah? Bagus semayang witir tu, tapi subuh tu kena buat dulu. Hak subuh tu Tuhan nak tanya dulu. Subuh dia kata bukan tak buat, tapi pukul 8 lah. Saya masalah satu je, saya tak boleh buka mata. Boleh. Tak boleh buka mata. Waktu subuh tu tak boleh buka mata. Selalu dia buka-buka cerah pukul 8 je lah. Ni dia nak buat kat kita ni. Jadi dia kata benda hak wajib tu pahala besar. Bukan bandingan dia dengan benda sunat. Maka hak wajib tu pergi settle dulu. Kemudian sabda Nabi SAW, "Wadinarun yunfiquhu ar-rajul 'ala dabbatihi fi sabilillah." Dan yang kedua dia kata yang mengiringi afdal nafkah kepada anak isteri itu ialah duit dinar yang dinafkahkan ke atas binatang tunggangan di dalam perang sabilillah. Bila berlaku perang sabilillah, dia spend duit untuk kenderaan. Dia spend duit untuk kenderaan orang nak pergi perang. Itu mengiringi pahala selepas daripada pahala bagi makan anak bini. Dan masalah dia kata nafkah harta pada binatang tunggangan pada perang sabilillah itu satu amal yang afdal. Kerana dengan binatang tunggangan itu menjadikan orang kuat berperang dan besar penolong daripadanya. Kerana boleh pergi berperang dengan membawa bekal yang cukup. Kalau kenderaan elok, senanglah. Kan tu sebab dalam hadis lain Nabi kata di antara tanda bahagia manusia, min sa'adatil mar'i, di antara tanda bahagia satu manusia tu apa dia? Di antaranya rumah luas. Yang kedua apa dia? Kenderaan yang baik. Nabi kata. Dia masuk dalam senarai tanda kebahagiaan manusia. Tuan-tuan, kalau kita pergi buat satu survey, budak-budak haduk melepak
Kalau di Kuala Lumpur duk melepak di Dataran Merdeka duk sampai pukul 3, 4, 5 pagi macam tak mau balik rumah. Ada pihak pergi buat kajian, pergi survey budak-budak ni, pasal apa yang hampa tak balik dari rumah, pasal apa? Pasal rumah sempit. Duk rumah flat 2 bilik. Mak dengan ayah duk 1 bilik dengan adik bongsu. 1 bilik lagi kok dengan adik-beradik perempuan duduk. Dia nak duduk tahu mana? Ruang tamu kecil itu buah televisyen, bubuh kursi, set pun tak lepas. Dia nak duduk tahu mana? Takkan dia nak pergi tidur tepi tong gas di dapur tu. Oleh kerana rumah dia tu tak menjadi satu rumah yang selesa bagi dia, maka Dataran Merdeka itulah tempat selesa dia. Di antara sebab pasal apa dia duduk datang tu, pasal rumah sempit. Rupa-rupanya Nabi bagi tahu dah dalam hadis. Nabi kata min sa'adatil mar'i, di antara tanda bahagia manusia tu apa dia? Rumah selesa. Dia ada kaitan rupanya. Di antara tanda bahagia manusia tu apa? Kenderaan dia elok. Kalau kereta ni nak main masjid mengaji ni 3 kali enjin keluar asap. 3 kali. Nak sampai masjid ni 3 kali. Berhenti buka lagu duk kipas macam kipas saja. Apakah semua ambil ayam, tuang pun tak mau nak jadi, terai bubuh Panadol dalam kok dia boleh sejuk. Tak mau juga zam-zam ada sebotol buh pula aku nak bagi. Sampai macam tu punya jadi. Okey boleh jalan-jalan nanti dalam 20 km berasap pula, berhenti buka pula kipas. Tak boleh buat apa kita ni. Maka Islam mengiktiraf kenderaan yang baik itu sebagai tanda bahagia manusia. Kita kena faham. Kita jangan bila tengok rumah dia ni elok, dia ni dunia. Tengok dia ni kereta dia elok, dia ni dunia. Kita jangan ingat lagu tu. Pasal apa? Pasal ada hadis yang kata benda-benda tu perlu bagi satu manusia. Dan dia menyumbang kepada bahagia satu manusia. Tuan-tuan bayangkan kita ada kereta yang tiap-tiap bulan kena pergi workshop. Gaji tengah 2,000, gaji 2,000 sebulan. Habuang kereta saja installment dah 500. Habuang pomen 500. 1,000 dah jalan. Tinggal 500. 500 ni nak belanja anak bini pun tak lepas dah. Minyak kereta pun tak leboh. Nampak? Maka kerana itu Islam dia buat main hadis. Dia kata benda ni dia antara tanda bahagia manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan kerana kita memberi sumbangan supaya kenderaan nak pergi ke medan perang itu tak tergendala, maka dia mendapat pahala besar. Sabda Nabi SAW, "Wad-dinarun yunfiquhu ar-rajul 'ala ashabihi fi sabilillah." Dan mengiringi yang dua itu ialah duit ringgit dinar yang memberi nafkah akan dia oleh orang laki-laki atas taulannya, atas sahabatnya di dalam perang sabilillah. Dia tak leti, dia bagi duit untuk orang pergi perang. Maka dia mendapat pahala besar. Maka harta yang dinafkahkan itu ditulis pahalanya semuanya. Kerana kawan yang pergi berperang itu boleh dia berperang dengan sebab bantuan daripadanya tadi. Dan jadi tinggi agama dengan peperangan itu. Dan majunya dengan sebabnya. Itu dia. Kerana bantuan kita tu Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan tentera yang pergi berperang. Nafkah harta ke atas anak isteri itu berpahala banyak. Apa sebab? Dia kata. Telah dikatakan di atas tadi banyak pahala nafkah anak isteri itu kerana amalnya itu amal wajib. Kemudian didatangkan oleh rawi hadis itu akan kalamnya yang menunjukkan atas terakal pada kita betapalah tidak banyak pahala menanggung anak isteri itu. Awaklah pahala bela anak bini ni tak banyak, dia kata. Iaitu kata hadis itu qala Abu Qilabah bada'a bil 'iyal thumma qala fa ayyu rajul a'zamu ajran min ar-rajul yunfiqu 'ala 'iyalihi sigharun yu'iffuhumullahu bihi wa yughnihimullahu bihi. Dan kata Abu Qilabah, seorang daripada rawi hadis ini, dimulai di dalam hadis itu dengan menyebutkan budak-budak. Kerana kemudian berkata Abu Qilabah, maka mana laki-laki yang lebih besar pahala daripada laki-laki yang menafkahkan hartanya ke atas anak isteri? Budak-budak kecil dipelihara mereka itu oleh Allah dengan sebab diberi makan minum dan dicukupkan nafkahnya. Jika tidak, tentulah menangis mereka itu, memberi malu ibu bapanya. Budak-budak ni tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak buat kenduri, paling bagus kenduri kat budak-budak.
Dia tak tahu komplain, dia tahu nak perhabis. Itu pahala besar. Tuan-tuan pergi jamu dekat orang-orang tua ni, cerita panjang. Dia makan-makan, dia kata, siapa masak dia mula? Orang tua-tua. Pergi jamu orang kaya, lagi banyak masalah. Dia makan-makan, dia kata, ni tak boleh lawan, air makan dekat dia mula. Dia kata, air makan dekat Dubai hari itu, dia kata, orang kaya. Tuan-tuan jamu budak-budak ni, macam bulan puasa kita ada buat moral kan, budak-budak makan ni. Allah seronok tengok. Dia main, dia berebut, dia ambil, dia makan, dia apa-apa kenyang, dia belahak, dia lari balik. Alhamdulillah. Ni yang kata belah budak-budak ni. Dia tak tahu nak condemn kita, dia tak tahu nak peleceh kita, dia tak tahu. Yang dia tahu apa dia? Hak kita bagi itu kira yang best ni. Maka kerana tu, dia kata belah budak-budak ni, dia kata besar pahala. Apatah lagi budak-budak tu anak kita sendiri. Lebih lagi, dia kata. Kerana budak-budak adatnya apabila lapang, tak malu dia menangis. Ni kalau budak kecil. Lapang teriak. Dia tak tahu pak dia ada duit ke tak ada duit ke. Dia kira dia lapang, dia teriak. Kita bagi makan, dia sengak. Ini budak-budak. Dan dikata Allah dan dikaya Allah Subhanahu wa taala ke mereka itu daripada menadah tangan merata-rata orang. Kalau anak kita jaga elok, dia tak pergi buat benda yang menjatuhkan maruah keluarga kita. Kan? Kita jaga dia bagi elok, dia tak akan buat benda yang menjatuhkan maruah kita. Hidup tadah tangan minta ke orang, siapa malu? Kita malu. Dia pergi mencuri, lagi kita malu. Anak kita patut kena tangkap dia asrama mencuri. Ayak muka kita ni, nak buh di mana ni? Ayak muka kita ni. Cikgu main habang, dia kata, cik saya minta maaf cik, anak cik kami tangkap dia mencuri di asrama. At the moment cikgu tu bagi tahu kat kita, at that moment ayak muka kita jatuh berau atas lantai. Sebagai bapa, sebagai apa kita punya pride, kita ada. Kita nanti kata apa? Saya tak percaya anak saya mencuri. Tapi hakikatnya dia dah pun mencuri. Kita boleh kata saya tak percaya. Saya minta pihak sekolah buat siasatan yang lebih rapi lagi. Saya rasa anak saya kena naya dengan budak lain. Kemungkinan tu ada. Tapi kemungkinan dia curi pun ada. Benda macam tu bukan boleh bukti dengan dandan. Kita tak boleh kata tak dia tak curi. Tah ke dia tak apa ke benda. Dia taingin sangat ke apa hak kawan dia punya. Maka dia ambil. Memang dia tak pernah buat. Tapi itu dia buat. Mungkin. Dan mungkin juga kawan yang pergi nak penaya dia ambil buah kat dia. Tapi apapun, ayak muka kita jatuh. Maka kerana tu Islam dia cukup jaga benda ni. Dia kata ibu bapa sedaya upaya anak-anak punya keperluan ni cukupkan. Bukan dalam bentuk yang bermewah-mewah. Tapi keperluan dia cukupkan. Supaya tak jadi benda yang menjatuhkan ayak muka ni. Dia kata dan dikaya Allah akan mereka itu daripada tadah tangan merata-rata orang minta belas kesian dan sebagainya dengan sebab tak dicukupkan nafkah mereka itu oleh yang memberi nafkah. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan bawah tu dia kata ayalur rajul, dan maknanya tu di cerita tu saya ringkaskan saja. Dia nak abang kata yang wajib nafkah terbahagi dua. Satu kerana keturunan. Yang kedua kerana milik. Yang kerana keturunan ni Islam senaraikan siapa dia? Wajib nafkah kerana keturunan. Ayah kita, mak kita, anak-anak kita. Ini keturunan kita. Tok Wan dengan tok belah ayah, tok Wan dengan tok belah mak. 5 ni wajib nafkah ke atas kita kerana nasab ataupun keturunan. Siapa dia? Lagi sekali kita kata ayah kita. Kalau kita hidup senang, ayah kita susah habis tuan-tuan. Ayah muka kita nak duduk di mana? So yang wajib nafkah ke atas kita ni ayah kita, mak kita, anak kita, tok wan dengan tok belah ayah, tok wan dengan tok belah mak. Ini duduk di bawah tanggungan kita. Kalau mereka susah, kita orang yang wajib kena tanggung mereka. Itu wajib dengan sebab nasab ataupun keturunan. Yang kedua dia kata wajib nafkah kerana milik. Siapa dia? Yang pertama isteri. Isteri kita. Dia bukan keturunan kita. Dia anak orang lain.
kerana kita menikah dengan dia, dia menjadi milik kita, kita wajib menanggung nafkah dia. Yang kedua, isteri juga dia kata, tapi isteri yang diceraikan dengan iddah raj'i. Satu orang bercerai dengan bini dia, talak satu, talak dua. Dalam tempoh iddah raj'i, 3 kali suci itu, dia wajib menanggung nafkah perempuan yang diceraikan dengan talak raj'i ini. Yang ketiga, siapa dia? Dia kata isteri yang iddah dia iddah hamil. Dia cerai bini dia dalam keadaan bini mengandung. Baru mengandung sebulan, dia cerai. 8 bulan. Sementara nak beranak tu, iddah ni iddah hamil. Dalam tempoh masa tu, tanggungan nafkah dia kena tanggung. Walaupun dia sudah cerai. Ini Islam. Dia jaga welfare. Dia jaga kebajikan sampai macam tu. Yang keempat, tanggungan nafkah kerana milik ni apa dia? Hamba sahaya. Kalau kita ada hamba, hamba tu macam anak kita. Kita kena tanggung semua keperluan dia. Dan ada setengah ulama senaraikan yang keenam ialah binatang ataupun kenderaan. Kalau sekiranya dia hak kita, kita bertanggungjawab makan minum binatang tu. Itu sebab dalam hadis dia kata apa? Dia kata berapa ramai wanita, Nabi kata aku tengok dia di neraka. Pasal apa? Di antara sebab dia, selain daripada dia derhaka suami, selain daripada tu, kerana dia kurung kucing dia, tak bagi makan, tak bagi minum sampai mati. Kucing tinggi nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuan-tuan buka surat sebelah 100, muka surat 170, bab fi dhiyafah wa ghayati dhiyafah kam hiya. Itu bab yang datang pada menyatakan tumpang dan juga penghabisan tumpang itu berapa hari. Ini ad-dhiyafah, cerita kita pergi bertamu di rumah orang. Pergi berjalan di rumah orang, nak pergi berjalan tu boleh duduk sampai berapa hari. Ketahuilah saudaraku, tiap-tiap orang lain yang datang ke rumah kamu, maka dia adalah dhaif, dia kata. Orang lain, maksud orang lain apa dia? Bukan bini kita, bukan anak kita. Bukan mak kita, bukan ayah kita, bukan tok wan kita, bukan tok nek kita. Depa ni orang lain. Kawan lama kita, satu sekolah dengan kita dulu dan sebagainya, depa mai di rumah kita. Depa adalah dhaif. Dan bahasa Arabnya sebut dhaif. Dhat ya fa tu, dhat tu baca fathah baris atas. Dhaif. Kalau tuan-tuan baca baris bawah, dhaif. Dhaif dia jadi makna rusuk. Rusuk. Dhaif. Orang Melayu kan lah ni bila buat kad jemputan apa semua dia tulis ketibaan dhaif jemputan, dia tulis ketibaan rusuk jemputan tu yang duk main tu rusuk kan. Dia dhaif dan bahasa Arabnya dhaif, baca baris atas. Bila tengok lengkap tu dhaif jemputan tu, dhaif tu baca baris bawah, dhaif dia jadi rusuk, dhaif. Dia kata semua orang yang bukan adik-beradik kita, bila dia pamai rumah kita, mereka adalah dhaif, dia kata. Maka melengkapi ia di atas orang yang datang singgah ke rumah kamu daripada orang yang mengembara ataupun orang yang datang dari negeri lain ataupun menumpang bermalam di rumah kamu. Ini orang ni. Depa ni mengembara ke apa ke, mai tumpang tidur rumah kita ke atau orang lain. Depa mai rumah kita, depa menjadi dhaif kita. Dan juga orang yang kamu ajak ke rumah kamu makan minum, maka itu juga dhaif. Bukan adik-beradik kita, bukan apa, kita jumpa dia member lama, kata ni mai ke rumah kena kopi dulu, dia dhaif kita, dia tetamu kita. Dan bernama di dalam bahasa Melayunya ialah orang tumpangan dan orang tamuan, tetamu, dia kata. Maka apabila turun dhaif ke rumah kamu, maka hendaklah muliakan dia. Islam mau macam tu. Kalau dhaif mai, tunjuk kita ikram dia, kita hormat dia. Demikianlah disuruh syarak yang demikian itu, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Abi Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu annahu qala absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'athu uzunaya hina takallama bih. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Shuraih Al-Adawi, bahawasanya berkata ia, melihat dua mataku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah mendengar dua telinga aku waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan ini sahabat ni. Dia excited, dia dapat jumpa Nabi, dia nak riwayatkan hadis ni, dia boleh terus habang ya Nabi kata apa, tapi dia tulis
dalam rekod dia, dalam catatan hadis dia ni, dia tulis. Dia kata ni, aku tengok dengan mata aku sendiri, aku tengok Nabi. Telinga aku sendiri dengar Nabi kata. Tu. Dia nak mentaukidkan, nak perkemah lagi, kata dia dengar direct daripada Nabi. Oi tuan-tuan, sahabat ni tak tahu nak abang. Depa dengan Nabi ni tak tahu nak abang macam mana. Itu sebab kalau kita baca hadis cerita pasal wafat Nabi SAW, Nabi wafat tu, sahabat-sahabat yang tinggal ni masih lagi duk fikir ni, masih lagi duk fikir nak ambil hati Muhajirin dengan Ansar ni macam mana. Muhajirin ni orang Mekah, ikut Nabi hijrah mai Madinah. Ansar depa ni anak jati Madinah. Masing-masing ni nak buat favor dekat Nabi. Masing-masing ni. Muhajirin pun nak buat favor dekat Nabi, nak ambil hati Nabi, nak khidmat dekat Nabi. Duk cari ni hari-hari sebelum tidur, duk fikir aku nak buat apa lagi, nak ambil hati Nabi, nak menggembirakan Nabi. Sayang mereka dekat Nabi ni sampai tahap tu. Duk fikir ni, aku nak buat apa ni, nak bagi Nabi seronok dengan aku ni. Bila Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq sambung fikir benda ni nak buat macam mana ni, nak bagi puas hati dua-dua pihak. Nak bagi Muhajirin pun puas hati, nak bagi Ansar pun puas hati. Pasal Nabi wafat ni. Pasal apa? Pasal masing-masing nak berperanan di dalam menguruskan jenazah Nabi. Itu dia mai hadis Abu Bakar As-Siddiq suruh pergi cari satu sahabat Ansar, suruh pergi cari satu sahabat Muhajirin. Siapa mai dulu, dia akan korek liang Nabi. Nak ambil hati tu. Padahal Abu Bakar As-Siddiq boleh point finger, boleh tunjuk aja. Okey, hang pergi korek liang Nabi. Dia boleh suruh macam tu. Tapi dia tak buat macam tu. Dia buat benda ni bagi orang puas hati. Okey, pergi cari satu sahabat Muhajirin, pergi cari satu sahabat Ansar. Suruh siapa sampai dulu, dia korek liang Nabi. Dapat dekat sahabat Ansar. Dia mai, dia korek liang Nabi, dan itulah liang yang dikebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu pasal apa tuan-tuan? Pasal duk berebut ni, nak buat favor, nak menggembirakan Nabi ni. Kita hari ni Nabi dah tak ada dah, kita kena cari cara lain. Macam mana nak bagi Nabi seronok dengan kita ni? Ni kita ni pasal apa? Pasal di mahsyar itu satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia syafaatul uzma, satu syafaat besar di padang mahsyar itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang aja. Nabi Muhammad seorang aja yang apabila dia minta dekat Allah, Allah approve. Allah perkenankan permintaan itu. Kita nanti baca satu hadis cerita macam mana di mahsyar ni semua dalam keadaan susah payah. Nabi pernah kata kita adalah kaum yang akhir, tetapi kita adalah kaum yang mula-mula dihisab di mahsyar. Nak banding kita dengan umat Nabi Adam, Nabi Nuh, mereka ni dah lama dah mati, duduk dalam kubur ni dah lama dah. Kita ni umat akhir zaman, kita ni baru mati aja. Bila esok ni nak bangkit di mahsyar, Allah panggil kita pergi hisab dulu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal Allah sayang dia. Kerana istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni toy sekali. Kita ni diberi keringanan azab di mahsyar esok ni. Dapat hisab awal itu satu nikmat besar. Lepas tu pula hak boleh tolong di mahsyar ni, hak boleh tolong tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni berbondong-bondong pakat pergi jumpa Adam. Adam kata aku tak apa ya daya, aku tak boleh tolong. Dia kata cerai tengok pitanya Nuh, kok Nuh boleh tolong. Pergi dekat Nabi Nuh, Nuh kata aku tak apa ya nak tolong, aku pun ada kes dengan Tuhan, tak apa ya hampa cerai. Pi sampai last Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mai dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sujud. Nabi sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, umat aku. Allah kata apa dekat Nabi Muhammad? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala, angkat. Allah tak boleh tengok Nabi letak kepala sujud tu. Allah tak boleh tengok. Angkat kepala. Hang mau apa? Aku bagi. Macam tu istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni tak tunjuk sayang kita ke dia. Oh, kacau tuan-tuan. Kacau kita ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian kata dia an Abi Shuraih Al-Adawi
Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abi Shuraih Al-Adawi, berkata ia melihat dua mataku akan Nabi SAW dan mendengar oleh dua telinga aku akan cakap Nabi SAW. Qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah jaizatah. Sabda Nabi SAW, siapa betul-betul percaya Allah dan percaya kepada hari kemudian dengan percaya yang sempurna cukup, maka hendaklah dia muliakan dhaifnya akan pemberiannya. Itu dia. Nabi sebut macam tu. Kalau hampa betul percaya kepada Allah dan percaya kata sana ada hari akhirat, satu Nabi kata, tetamu tolong layan elok. Baik. Masalah dia kata memuliakan dhaif itu wajib ke sunat? Dia kata. Kalau macam tu sekali Nabi punya tekan, wajib ke sunat ni? Kita menjaga, memuliakan tetamu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, beberapa hadis yang bersokong-sokong, setengah akan setengah, menunjukkan atas suruh memberi orang lain datang menumpang dan singgah di rumah kita. Hadis tu dapat kita faham kata apa? Kita ni disuruh supaya welcome kalau orang nak mai dalam rumah kita. Ni sampai adik-beradik nak mai pun berkelahi laki bini. Ni masyarakat lah ni. Adik-beradik nak mai. Adik-beradik tu siapa? Mak mentua nak mai, berkelahi laki bini. Mak mentua nak mai. Mak suami nak mai, isteri tarik muka. Orang tua tu pula mai tengok beg besar pula. Bini tumbuk rusuk laki ni. Dia kata, mak nak duduk rumah ni. Allah, laki ni kata dia bukan main selalu. Tak tahu, dia duduk lebih pada 2 hari. Dia buat kepam mulut dah. Duduk lebih pada 2 hari. Tension tak tension tuan-tuan? Kalau suami tidak dapat bini jenis macam ni. Tak tahu nak abang. Numak, yang ni bini. Nak jaga yang mana satu, itu duduk kena sakit jantung mati awal tu. Tension. Pressure cukup teruk. Pasal apa? Benda tu jadi macam ni. Tak baguslah macam tu. Islam ni bukan sekat mak pak mai, bukan sekat adik-beradik kau abang kau mai, bukan sekat tu. Ni tetamu mai, kawan lama ataupun orang tak kenal mai, dia suruh layan juga, dia kata. Kecuali kalau sekiranya nampak terang akan jahat dia. Ada juga hari ni tuan-tuan. Jadi banyak kes di sebelah kami sana tu. Lepas kata main dengan pakai tudung labuh dengan apa semua, bagus hari kenuri. Kenuri, bila kata hari kenuri ni sibuk lah, rumah kenuri sibuk lah. Dia pun main. Bila hari kenuri ni main bukan tahu dah siapa kenal siapa tak kenal tak. Tengok main ni tahkah ni kawan anak kita. Kita tak kenal. Tahkah kawan bini kita. Bini kita tak kenal. Dia kata tahkah kawan laki dia. Laki bini tak kenal, tahkah kawan anak dia kan. Jadi main salam. Jadi masa salah ada yang melop sudah. Dia main, dia makan kenuri apa, dia buat kalut. Dia kata saya tak semayang zuhur lagi ni dah lewat dah nak minta tumpang semayang. Macam tu. Rumah kenuri, nama apa rumah kenuri? Depa nak bagi semayang tang mana tu. Kata masuk bilik ni lah, bilik pengantin ni lah. Semayang tang tu, ujung tu ada bilik yang master bedroom, ada bathroom attach. Masuk ambil semayang tu, semayang tentu hampang sejadah bagi dia. Dia pelari album gambar, album duit apa? Duit belanja tu. Dia pelari. Siapa nak tahu? Kenuri, nama pun kenuri. Dia nak masuk semayang pula lagi. Tak apa, album tu tak ada. Tak lagi berutau tak ada. Ni mana api ni siapa? Tak ada siapa masuk orang kata. Takkan dia tu kot, dia tu nampak elok pakai tudung labuh. Tudung labuh tu senang nak sorok album tu. Orang jahat tuan-tuan, dia bukan boleh kira. Pakaian orang baik-baik tu, dia pergi ambil kesempatan atas pakaian tu. Bukan salah tudung labuh tu. Dia ni jahat, dia mengambil kesempatan atas pakaian wanita salihah ni. Kena satu, kok kata tuduh dia. Lepas tu ada lagi rumah kenuri kawasan berdekatan. Dia punya apa orang panggil modus operandi apa dia panggil. Dia punya modus operandi dia sama. Macam tu punya kes. Mai buat kalang kabut ni nak tumpang semayang,
album hilang. Nak tumpang semayang tu, kalau duit tu jenis buat pokok bunga macam apa, ufti apa zaman bayang dekat Siam dulu ni, dengan pokok ufti tu hilang. Sampai polis bagi nasihat pula bila ada orang nak kenuri, bagi nasihat siap-siap ni, jaga baik-baik. Kalau main orang macam ni, mau duk jaga. Yang Islam ni duk suruh buat baik, suruh panggil main di rumah, layan dia dan sebagainya. Ada orang mengambil kesempatan di atas baik Islam ni, dia ambil kesempatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, so dia kata apa sini? Dia kata suruh kita layan tetamu ni dan disuruh ambil berat kepada dia dan besarkan perkara baik itu. Kita disuruh ambil berat soal baik ni. Dan sesungguhnya telah ijma' sekalian orang Islam atas memberi menumpang orang-orang itu. Sepakat semua ulama Islam kata wajib kita kena layan baik ni. Dan bahawasanya ia satu perkara yang dikuatkan suruhnya oleh orang-orang Islam. Disuruh ni suruh sungguh-sungguh. Dan kata Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah dan juga jumhur ialah satu perkara sunat. Tapi Imam Syafi'i kata sunat. Kita melayan baik ni adalah sunat, bukannya ia wajib, dia kata. Baik, tuan-tuan turun bawah tu. Menerima baik yang datang itu bagaimana? Dia kata apabila datang orang daripada jauh mau singgah bermalam di rumah kamu, hendaklah beri dia bermalam. Jikalau orang itu tiada kenal padamu sekalipun. Ni, tengok Islam ni sampai macam tu. Tak kenal pun dia kata suruh panggil tidur rumah kita. Dan jikalau datang orang ziarah akan kamu, sama ada orang yang datang itu engkau kenal ataupun tidak kenal, maka terima olehmu ziarahnya dan masukkan mereka itu ke rumah tempat ziarahnya itu. Kenal tak kenal panggil masuk. Kalau zaman lah duk buat lagu ni, kan? Puak duk main jual direct selling di rumah tu, kalau nampak main je panggil main ni apa nak jual apa, main masuk minum air dulu, jahanam kita. Jadi ni pendapat dia ni mungkin zaman orang jahat tak ramai dulu. Zaman hak law ni jangan tengok perhabis dulu. Tengok perhabis dulu. Jangan kau kata tulis-tulis ni kena, kan? Direct selling ni kalau panggil masuk lagi tak beli tak keluar, kan? Kita nak main masjid, ada kuliah lepas maghrib, dia main rumah kita pun pukul 7 tadi ni. Kita kata saya ni nak kena pergi masjid ni. Dia kata saya pun nak pergi juga, tapi saat-saat lagi ya, datang. Dan ni sabun ni beli elok dia dah. Kita kata sabun ada rumah ni nak buat apa, tak apalah beli sikit lagi. Dia buat lagu tu. Kacau kan? Tapi kitab ni dia suruh lagu tu lah. Dia kata tak kira siapa, kenal tak kenal, dia kata panggil masuk rumah dia dah. Ataupun tempat tumpangan yang disediakan oleh kamu. Nak cantik lagi, kita kata esok nak menjaga kawasan mana? Dia kata ingat taman ni tak habis lagi, tidur rumah saya. Dia kata esok pergi sembung menjaga. Lagi cantik ya. Kan, jadi di sini kita kena baca, kena sesuaikan dengan zaman kita lah ni, dia kata. Dan janganlah tidak mau menerima orang yang mau menumpang padamu itu dengan sebab tidak kenal ataupun dengan sebab bukan bangsa kamu, asalkan bukan dia orang jahat. Dia pun bubuh juga di sini. Asalkan dia bukan orang jahat dan orang yang disyokkan jahatnya dengan qarinah ataupun tanda-tanda yang ada padanya. Masalahnya tak kenal orang jahat ni, tak kenal. Kan kita tengok dia nampak luaran dia nampak baik. Baik tu yang kita duduk tidur malam lagi, lori main berhenti depan rumah, dia tolong angkut pula orang naik atas lori. Kita bangkit pagi esok, tinggal katil hak kita tidur tu aja tinggal. Hak lemah dah tak ada dah. Lah ni tuan-tuan jadi. Kini dia main dengan lori, curi barang. Dia main dengan lori. Pasal apa? Pasal masyarakat hari ini, masyarakat nafsi-nafsi. Masyarakat hari ini, dia selesa duduk di kawasan yang orang tak ambil tahu hang aku. Dia seronok duduk kawasan tu. Dia kata, you kalau nak beli rumah di sini, I recommend. Pasal apa? Pasal di sini dia kata semua orang dia kata tak peduli. Tak peduli hang aku. Dia kata, we are not typical Malay here. Cakap orang putih. We are not typical Malay. Sebab apa? Kalau typical Malay ni very busy body. Nak tahu, dia beli TV baru ke ni. Tengok. Peti beli hari tu berasan. Dan 2 bulan lepas peti 2 pintu dah. Yang ni 3 pintu pula dia ambil. Yang ni typical Malay. Dia kata orang Melayu yang typical Melayu ni dia nak tahu apa dalam rumah orang tu. Dapat gas ada berapa biji, peti berapa pintu, semua nak ambil tahu.
So ada setengah orang zaman moden ni dia tak selesa duduk di kawasan macam ni. Dia nak pergi duduk di kawasan yang semua orang tak peduli hang aku. Tak peduli tu yang cantik tu. Lori mai angkut barang cerah rumah. Kan? Jadi kawan sebelah pun tengok, weh, pindah kot dia ni. Pindah sungguh. Cerah satu rumah. Dia ada baik, dia ada tak baik dia. Kita suka dengan orang busybody, tak busybody ni. So benda ni jaga baik. Ambil hak Islam suruh. Islam pun tak suruh kita tidur teropong dalam rumah orang ada apa. Dan Islam pun tak suruh kita tak mau ambil tahu hal orang apa. Kita ambil yang pertengahan. Kita ambil tahu hal dia. Takat-takat patut, jangan pergi lebih-lebih. Dan jadilah berdosa atasmu kalau kita tak layan orang yang main rumah ni. Di sini ulama yang mewajibkan kamu beri menumpang. Dan di sisi ulama yang mewajibkan kamu beri menumpang itu, ada setengah ulama kata wajib kena layan tetamu ni. Baik, yang kata memuliakan dhaif ataupun tetamu tu macam mana? Dia kata memuliakan itu ialah kemudian daripada telah engkau terima akan dhaif itu menumpang padamu, engkau tunjukkan padanya akan kiblat semayang. Itu dulu. Tetamu mai tumpang rumah kita, mula sekali apa dia? Kiblat semayang dulu, abang dia. Jadi kalau dia ada niat nak mencuri ke apa, dia kata dia ni duk suruh semayang pula. Tapi hak kes tadi memang dia minta nak semayang, ada lagi kasar. Kan? Dia kata apa? Tanggungjawab kita dengan baik ni tunjuk kiblat semayang. Tunjuk di mana jamban dan bilik air. Tunjuk tempat mandi dan mengambil air semayang. Kemudian beri jamu akan dia makan dengan keluar belanja semacam mana belanja anak isteri. Dia kata. Layan tetamu ni macam duk bagi anak bini makan. Bahkan kalau boleh lebih elokkan sikit. Kalau kita di rumah pun lagu duk makan apa rengkah-rengkah ni, tetamu mai ni mau pergi duk tangkap ayam kampung. Sembelih buat gulai apa semua. Itu untuk apa? Untuk hari pertama. Hari kedua, tinggal gulaikan kering. Hari ketiga, telur dadar. Hari keempat, ayam sejuk aja kat dia. Hari kelima, ada lagi memang dia nak boleh sakit. Kan? Dia ada, dia punya peringkat dia. Sambung hadis tu, qalu wa ma jaizatuh qala yaum wa laylah. Nabi pun kata lagu tu. Sahabat tanya Nabi apabila dengar mereka itu, sabda Nabi, hendaklah muliakan dhaif ataupun tetamu dan juga bagi pemberian yang wajar dekat dia. Kata mereka itu, apakah pemberian itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, iaitu jamuan yang lebih utama. Makan dia tu yang paling utama. Kalau bolehnya sehari semalam. Jaga dia bagi elok-elok. Dan kata setengah ulama, pemberian itu ialah memberi bekalan, yakni apabila dhaif nak berangkat balik. Sehari semalam bagi dia makan elok. Esok dia nak balik, buat mi goreng ke bihun goreng apa sikit, buat makan di tengah jalan. Itu cantik dia kata. Kira-kira bekal yang mencukup sehari semalam. Sabda Nabi SAW, wadhiyafatu salasatu ayyam. Tu dia Nabi kata apa? Dan memberi tumpang kepada tetamu itu dan memberi jamu makan kepadanya ialah selama 3 hari sahaja. 3 hari dan 3 malam. Masalah, memberi tumpang baik dan menjamu dalam 3 hari. Di dalam 3 hari itu bagaimana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ulama, bermula makna hadis tadi ialah ambil peduli akan dhaif yang menumpang itu di dalam sehari semalam yang pertama, serta permuliakan makan minumnya dan berbual dan sebagainya atas kadar upaya. Sehari semalam yang mula tu kena layan dia elok-elok. Ataupun hari yang keduanya dan hari yang ketiganya, dekat tu aja. Maka diberi makan akan dia menurut atas kira-kira apa yang mudah memberinya, dan tidak disuruh jamu lebih daripada adatnya. Tak suruhlah sampai kita tak ada duit pun pergi berhutang pasti nak jamu tetamu, tak disuruh macam tu. Sabda Nabi, wa ma ba'da zalika fa huwa sadaqah. Dan barang yang kemudian daripada 3 hari menjamu itu hanya sedekah. Maksudnya apa? Sunat aja. Dia duduk lebih daripada 3 hari, kalau kita nak jamu tu sunat . Kalau tak jamu pun dia faham sendirilah, dia elok lah kalau dia nak jalan pun. Pasal apa? Dia dah kacau dah. Rumah kita dah jadi kacau dengan duduk dia banyak hari ni. Masalah, memberi menumpang baik lebih daripada 3 hari dan menjamunya itu tidak ditegur. Kalau kita nak layan juga dia, tak salah. Tapi kalau kita tak mau layan, tak salah. Dia tekat 3 hari saja. Bahkan mendapat pahala kalau kita layan lebih daripada 3 hari. Hanya orang yang menumpang itu tidak sewajarnya dia tinggal lebih daripada 3 hari. Orang hak pergi berjalan tu dia mau ingat, jangan lebih daripada 3 hari. Kerana jamuan yang lebih daripada 3 hari itu sedekah. Dan apabila orang yang menumpang itu duduk jua di dalam hari yang lebih daripada 3 hari, maka seolah-olahnya ia duduk menanti sedekah
daripada orang tempat dia tumpang. Kalau dia duduk juga sampai 4, 5, 6 hari, dia macam orang minta sedekah di rumah orang yang dia tidur. Dan duduk menanti sedekah itu dikeji oleh agama. Islam ni tuan-tuan, dia suruh otak kita mau jalan ikut kesesuaian. Lagi cerdik. Macam selalu kita buat contoh apa? Kita musafir nak pergi jauh, kita singgah di RNR Lebuh Raya, kita nak semayang. Cerdik mau ada. Kita pergi naik jadi imam, pergi tarik surah Al-Mulk. Yang orang punya ramai kereta duk berhenti menerai ni nak masuk semayang ni, satu imam mardut ni duk bubuh surah Al-Mulk dalam tu. Cerdik tak ada. Ini Islam dia tak mau macam ni. Jangan pergi jadi tak cerdik ya. Sampai akhirnya orang kecam orang Islam. Kan? Ada setengah orang duduk rumah flat. Kalau belah Penang ni banyak rumah flat. Bercampur macam-macam bangsa, macam-macam agama. Surau ada di rumah flat tu, ada surau. Dia azan tiap-tiap masuk waktu ni, dia buka speaker tu sampai maksimum. Budak-budak kecil tengah tidur, terkejut, teriak wing-wang. Pak dia duk ingat nak main sembahyang jemaah pun tak boleh main. Pasal anak teriak. Cerdik korang. Cerdik tu korang. Dia duk buat bang buka volume sampai habis ni. Dah 3-4 tahun dah. Ada main sembahyang 2 orang tu je lah. 2 tu juga. 3-4 tahun dah. Tukar speaker bagi besar lagi. Main 2 orang tu juga. Seorang bang, seorang jadi imam. 2 ni bagus. Hal lain duk tak main situ lah. Sebahagian hak tak main ni pasal apa? Pasal dia nak marah balik pula kat surau ni. Nak jadi marah balik. Kena cerdik. Azan pakai. Tapi ambil kira banyak benda. Supaya apa? Supaya dia tak backfire kepada Islam. Kita tak mau itu. Dia backfire kepada Islam. Dia makan balik Islam. Akhirnya imej Islam rosak kerana perbuatan segelintir yang tak apa cerdik ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata, berkata dan bercakap dan boleh pilih pada tempat-tempatnya. Pada sepotong hadis itu menunjukkan yang demikian itu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim. Hadis itu iaitu apabila seorang itu hendak bercakap, boleh lihat dan fikir lebih dahulu. Sekiranya ada barang yang mau dicakapkan itu baik, lagi pasti berpahala atasnya. Sama ada ia wajib ataupun sunat, maka hendaklah ia bercakap. Kita nak bercakap ni pun kalau benda tu pasti baik, tak apa bercakap. Kalau benda kita bercakap tu tak bawa kebaikan, tak usah bercakap. Maka jika tiada zahir pada fikirnya akan yang mau dicakap itu berpahala, lebih baik ia diam. Cakap pun tak ada satu guna, tu saya cakap lagi bagus. Cakap pun tak ada guna. Sama ada zahir pada yang mau dikeluarkannya itu cakap itu haram atau makruh atau mubah atau bersamaan pada kedua pihaknya, maka hukum seperti yang tersebut ini. Tengoklah, kalau benda wajib cakap. Kalau benda tu cakap jadi kebaikan bercakap. Kalau bercakap jadi dosa, tak usah bercakap. Kalau bercakap tak ada apa-apa manfaat pun, tak usah bercakap. Kita lebih selamat macam tu. Maka jadilah cakap yang mubah itu disuruh kita tinggalkan daripada mengeluarkannya. Kalau cakap tu tak berdosa pun tapi sia-sia, tak bercakap lebih baik, dia kata. Dan disunatkan tahan diri daripada bercakap kerana takutkan tertarik kepada haram ataupun makruh. Maka ini jatuh ia banyak di dalam ghalib biasanya pada adat. Dan sesungguhnya telah berfirman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan dilafazkan, tiada dilafazkan daripada satu perkataan melainkan di sisinya malaikat raqib dan atid mencatatnya. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk hadis. Dia kata hadis yang sama juga, dia ulang lagi. Lepas ni insya-Allah kita sambung muka surat sebelah, fi sa'i 'alal armalah wal yatim. Cerita tentang menguruskan al-armalah, janda dan juga anak yatim. Islam dia ada satu garis panduan macam mana cara kita nak menguruskan golongan ini. Lepas ni tuan-tuan, tajuk dia fi talaqati
fi talaqatil wajhi wa husnil bishr, iaitu cerita tentang Islam suruh kita ni supaya manis muka. Islam suruh supaya kita ni sentiasa bermanis muka. Kemudian fi sidqi wal kazib, cerita tentang bercakap benar dan bohong. Kemudian dia akan main tajuk fil fuhshi wat tafahush, cerita tentang bercakap lucah dan buat benda lucah dan menonton video lucah. Dia akan main tajuk itu ni, fil fuhshi wat tafahush. Ada banyak tajuk-tajuk macam ni. Dia tak apa, puak ni dia tak baca kitab tu pasal jadi lagu ni. Tak bagus tu dia buat lagu tu. Kemudian dia main tajuk fil la'nah. Fil la'nah ni cerita apa, laknat orang. Kan? Macam kita bila kita cakap mau dekat Yahudi, kita kata Yahudi laknatullah alaihim. Laknatullah alaihim tu, laknat itu. Bolehkah kita guna laknat itu pada semua tempat? Ataupun tempat yang macam mana aja boleh guna perkataan tu? Kan macam kita kata budak-budak Arab, tuan-tuan, kalau pergi negeri Arab, budak-budak Arab dia main goli sama-sama, dia ada main goli. Bila main goli itu ada seorang kecoh tipu ke apa kan, dimarahlah. Kawan kena tipu ni marah. Dia kata antal kalb, anak Arab ni, antal kalb. Dia kata hang anjing, dia kata kat kawan dia. Kawan dia kena kata ni, kata balik kat dia, anta sitin kalb. Dia kata hang 60 ekor anjing hang. Dia kata, oh dia anak Arab kan, antal kalb. Dia jawab balik anta sitin kalb. Dia kata hang 60 ekor anjing. Dalam Islam boleh kalau begitu. Ini dia ada tajuk-tajuk yang akan membincangkan tentang benda-benda ni. Bagus tuan-tuan, bila kita baca ni, at least kita ada satu panduan. Apa boleh, apa tak boleh. Kalau yang ni buat juga dia nak jadi macam mana, dan kita boleh berjaga-jaga. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika.